Hai, Assalamualaikum. Okey ah. Video setup saya buat, kat kelas pun setup saya ajar. Jadi mungkin video ni akan lebih dapat membantu anda. Anda boleh tengok bila-bila masa sebagai ulang kaji. Okey, kita sambung dalam silibus saya DT 122 electrical wiring. Topic 4. So in the topic 4, what students should be learn. In topic 4, student adalah akan belajar tentang wiring protection. So, what is wiring protection? 3 CLO terlibat course learning outcome dia. Calculation, habis course, student should be able to apply the concept principle electrical safety, construct single pair domestic wiring, dan CLO 3 demonstrate understanding and commit to professionality. Okey, kita 3 CLO terlibat. Dalam topik 4 juga, kalau ikut kita punya silibus, apa benda anda perlu jelas, apa benda yang anda kena belajar. Wiring protection, topic 4. Remember overcurrent and leakage current protection. List type of overcurrent. List type of overcurrent, leakage current condition. Keadaan-keadaan yang menyebabkan overcurrent dan juga arus bocor. State the category of protective device. Okey, kita kategori dia apa? Protective device contohnya MCB, fuse dan sebagainya, circuit breaker dan sebagainya. Earthing. Karakteristik operational current and time. Okey, gambar raja graf antara arus dan masa. Okey, dalam wiring protection juga 4.2 punya subtopik, understand type of fuse and circuit breaker. Okey, kalau anda tengok nota saya, nota PowerPoint ni, protective device. Kita akan untuk control overcurrent protection, fuse and circuit breaker, dan juga earthing. Short circuit, apa yang dinamakan short circuit? Two or more wire live conductor touching each other. Overload, adding load greater that of the rated value, dan a fault. Okey. Short circuit bermaksud mana-mana wayar, dua atau lebih wayar bersentuh antara satu sama lain, melibatkan wayar live ke neutral ke dan earth dan sebagainya, atau line to line antara three phase, kita panggil short circuit. Touching each other. Overload, contohnya lah kita pakai extension kat rumah kita. Extension ni plug yang kita gunakan ke soket 13 ampere. Jadi standard dia mampu menampung sebanyak 13 ampere. Lebih daripada 13 ampere dipanggil overload. Contohnya ada sambung extension ni, sambung komputer, sambung iron board serika, peti sejuk, sambung pula extension ke extension lain pula, ke bilik, sambung laptop dan sebagainya. Total adalah dalam, contohnya lah, dalam 5000 kilowatt. 5000 banyak kot, 3000 kilowatt. Okey, saya tunjuk anda pengiraan apa yang dikatakan overload. Okey, ni kalkulator jelas kot. Saya tunjuk kiraan dia. 3000 watt. 3 kita bahagikan dengan supply kita 240. 12.5. Okey lagi. Kalau 5 kilowatt bahagi dengan 240, 20.8. itulah arus mengalir. Jadi bila dia support sampai 20.8, bila 5 kW ni supply kita sambung, dia akan blowkan fuse di dalam plug top ni. Ni adalah protection yang kita gunakan. Manakala fault melibatkan pembumian. Okey, topik seterusnya, overcurrent protection. Macam mana kita nak device yang kita gunakan dalam menjaga overcurrent protection. Cartridge fuse, miniature circuit breaker. Okey, dua alat ni saya terangkan. Cartridge fuse, ni HRC fuse. Ni fuse 13 ampere kot ni. Ni fuse 30 ampere. Ni fuse yang clear, anda boleh nampak dia punya filament dalam dia, line dalam dia. Ni kita panggil cartridge fuse.
sampel cartridge fuse. Ada kalau yang sampel besar biasanya digunakan dalam pencawang 10B. Ni pencawang dalam transformer ni. Untuk 33 kV punya fuse. 25 ampere untuk 33 kV punya fuse. Ni saiz dia. Kalau compare dengan saiz-saiz yang lain. Ni saiz lain. Ni. Panjang lebih kurang. Kalau anda dalam video mungkin anda tak tajalah panjang dia. Kalau pembarisan ni 30 cm. Dia dalam 45 cm lah kalau ataupun dalam 40 cm. 43 lebih kurang lah 43 cm. Tu adalah sampel bagi cartridge fuse. Manakala miniature circuit breaker biasanya ada jumpa benda ni dalam DB. Dalam distribution board. Okey. Dekat dalam rumah anda ni. Yang depan sekali adalah main switch RCCB, ni MCB, miniature circuit breaker yang akan kontrol ke semua beban. Kita panggil MCB, miniature circuit breaker. Jadi apa kegunaan ke semua-semua ni cartridge fuse dengan miniature circuit breaker ni? Okey, dalam nota saya, fuse is a type of sacrificial overcurrent protection device. Okey, fuse putus-putus terus lah. Benda yang tak boleh diselamatkan lagi dah. Memang kita kena replace. Essential component is a metal wire or strip that made when too much current flow. We interrupt the circuit which is connected. Okey, dia punya fungsi dia bila berlaku overcurrent dia akan cairkan wire yang metal wire atau strip yang di dalam tu. Elektrik ni sebenarnya panas ni. Kalau anda biasa dengar dalam surat khabar, berita, pengair kelapa sawit, galah dia terkena talian atas, dia melecur teruk. Bila melecur panas, sebabkan panas. Okey, elektrik ni panas. Jadi dalam fuse ni dia akan blow, dia akan cairkan wire strip dalam dia sehingga terbuka untuk protect anda. Okey, short circuit, overload, device failure is often to reason the excessive current. Okey, semua ni untuk melindungi konsumer, pengguna. Okey. Fuse yang dalam gambar raja ni HRC ni. Kalau sampel saya HRC ni. HRC fuse. A fuse interrupt excessive current blow so the further damage, overheating or fire prevented. Dia melindungi. Dia putuskan bekalan supaya untuk melindungi daripada overheating ataupun kebakaran. Fire regulation often define a maximum fuse current rating of particular circuit. Overcurrent protection device essential in electrical system to limit threat to human life and property damage. Dia nak menjaga human life, nyawa seseorang dan juga kerosakan harta benda. Fuse are selected to allow passage the normal current, excessive current only for short period. Dia cuma membenarkan air, jadi jika berlaku overcurrent, dia akan memutuskan bekalan. Okey, pro and contra, disadvantage, advantage and disadvantage of fuse. Advantage of cartridge fuse fuse element doesn't reiterate of many years. Small in size, size dia kecil, easy to quick and replace. Kita mudah gantikan, no need maintenance, tak perlu maintenance fuse ni. Manakala disadvantage dia, do not suit a high fault current. Spare cartridge fuse must be available. Spare maksud dia kalau circuit breaker anda boleh naikkan semula, manakala fuse anda kena ada spare dia. Can be shorted out by use metal foil. Okey. Kadang-kadang kita trip tengah malam ke apa kan. Kadang-kadang dalam ni rumah anda ni, dalam ni ada fuse. Fuse ni blow tengah malam, mana nak pergi kedai pun tutup dah, kedai-kedai elektrik nak cari fuse ni. Jadi disadvantage dia, pengguna boleh bypass benda ni. Tu disadvantage dia. Kalau kita gunakan size wire yang betul, okey, no problem. Tapi kalau kita gunakan size wire besar, takut kalau berlaku lagi problem, dia tak putus benda ni. So itu adalah disadvantage. Okey, circuit breaker pula. So what is circuit breaker? Ni gambar raja kat view untuk circuit breaker. Rata-rata circuit breaker, manakala penerangan dia, circuit breaker is automatically operate electrical switch designed to protect electrical circuit from damage caused by
overload, short circuit. Circuit breaker bekerja secara automatik. Switch dia pakai macam bentuk switch. Kalau nampak ada toggle kat sini ni. Kalau keadaan sebenar pun, kalau ada perasan ada toggle kat sini ni. Jadi kalau trip ke apa, kita boleh naikkan semula. It's a basic function to detect a fault condition and by interrupting continuity to immediately discontinue electrical flow. Jika berlaku apa, dia akan putuskan belakalan untuk discontinuity, untuk memutuskan belakalan elektrik. Okey, fungsi-fungsi circuit breaker. Unlike a fuse which operate once, tak seperti macam fuse kita boleh guna sekali. Sekali dan dia ganti. Tapi circuit breaker kita boleh guna berkali-kali. Circuit breaker are made in varying size, macam-macam size. Ada boleh tengok sini. Boleh satu, ada yang dua, ada yang tiga. From small device protection individual household appliance up to large switchgear designed to protect high voltage current within the entire city. Okay. Dia punya advantage dan disadvantage. Advantage bagi circuit breaker. Tadi kita dah cerita pro and con untuk fuse. Sekarang kita cerita advantage dan disadvantage untuk circuit breaker. Shorter tripping time, can be reused. Kita boleh guna semula. Easy to reset. Bila dah putus, kita boleh reset balik, onkan balik. As a switch that can isolate the equipment. Manakala disadvantage dia more expensive protecting device. Mungkin harga dia mahal sikit banding fuse yang ini ni. Slow tripping time due to egging. Okay, slow tripping time. Sebab tu kalau nak tengok kat fuse, kebanyakan sekarang kita guna main switch yang pakai fuse. Ni kelebihan fuse juga ni. Tripping time dia akan lebih cepat. Surrounding temperature may affect the MCB. Okay, itu dua penjelasan tentang protection device, circuit breaker and fuse. Sekarang kita masuk topik 3. Subtopik 3, earthing, pembumian. Apa dia pembumian kelas? Pembumian saya tak bawa rok bumi dalam bilik ni. Tak apalah, saya terangkan je lah. Earthing. The earth is made up of material that is electrically conductive. A fault current will flow to earth through the live conductor provided is earth. This is prevent to potentially live conductor from raising above the safe level. All exposed metal part and electrical installation or electrical appliance must be added. Semua benda yang berbodi besi kalau ikut peraturan IE mesti dibumikan. Sebenarnya tak ada, kalau dalam elektrik lita lengkap, live neutral cukup untuk menyalakan lampu. Lampu pun dah flow, kita pasang live neutral cukup. Tapi bila bodi dia besi, peraturan dia bodi besi tersebut mesti dibumikan. Maksudnya ada wire earth yang kita tarik, kita clip dekat bodi besi tu. Jadi bila berlaku kebocoran arus, contoh wire live, dia touching bodi besi aluminium tu kan, dia akan trip. Kalau earthing kita elok, dia akan trip. Tu untuk keselamatan earthing ni. Main objective of earthing. Fungsi-fungsi earthing ni, kenapa perlu earthing? The main objective of earthing to provide an alternative path of the fault current to flow so that it will not endanger the user. Dia akan salurkan ke bumi untuk tidak endanger, maksud dia tidak membebankan atau tidak membahayakan pengguna. Ensure that the all exposed conductive part do not reach a dangerous potential. So kena pastikan semua benda-benda konduktif, benda-benda pengalih contohnya kipas, tereka, peti sejuk, benda-benda besi, tidak do not reach the dangerous potential, tidak akan membahayakan pengguna. Maintain the voltage and any part electrical system at a known value so as to prevent overcurrent specific voltage beyond the equipment. Okay, saya terang terus je lah. Earthing ni, quality of good earthing. Pembunyian yang bagus, must be low resistance. Maksudnya bila kita nak tanam rok bumi tersebut, kita kena uji dulu tanah tersebut. Ada pakai meter earth tester. Ini meter earth tester. Okay. Maksudnya ada 3 probe ni, ada 3 probe besi macam ni nanti.
kita akan pacak dia dalam tanah kan, kemudian kita berlakukan ujian. Jadi ujian dia ujian rintangan pembumian ni. Must be low electrical resistance, must be good correction resistance, must be able to despite high fault current repeatedly. Okey, kita dalam gambar raja. Ni adalah gambar raja atau gambar pembumian. Ni dipakai kabel besi ni, ada yang pakai plastik. Kalau rumah kebanyakan ni pakai kabel plastik ya. Dalam tanah tu ada kabel road bumi, dia panggil Cooper road. Kemudian kita akan pasang satu klip kat sini ke kita punya DB, ke bahagian earthing. Selesai. Okey, sekejap lagi saya sambung video ni untuk demonstration tentang macam mana protection device ni berfungsi. PCO. Okeylah. Dah sambung semula demonstration macam mana protecting device berfungsi. Kalau anda perasan, di depan anda ni adalah bench power supply. Dalam bench power supply ni kita ada soket 13 ampere. Kita akan gunakan plug top 13 ampere. Jadi kalau saya buat testing, plug top ni perasan dia lampu kan. Kalau lampu tu padam, maksud dia fuse tu akan blow. Kemudian dia ada MCB 6 ampere dan juga RCCB dan MCCB insulation. Okey, sekarang kita demonstrate tentang wayar neutral to earth. Ni daripada kita punya soket tadi ni. Saya akan sentuhkan neutral dan earth. Okey, nampak tak macam mana dia berfungsi? Saya testing tadi bukan neutral earth tu. Saya testing wire live dengan earth. Bila wire live dengan earth memang trip. Kejap saya buka balik DB. Okey, kita sambung. Anda boleh nampak dah. Bila berlaku short circuit antara live dan earth, apa yang benda yang berlaku? Dia akan trip kan? Tu adalah macam mana kita nak melindungi peralatan kita. Okey. Sekarang saya demo pula. Tadi kita test antara live dan earth. Live ni tadi wire live ni dengan earth. Sekarang saya test neutral dengan earth. Macam mana dia bekerja, berfungsi. Okey. Berlaku unbalance arus, dia akan tripkan juga pembumian. Sekejap saya buka balik DB saya. Okey, ada demo yang saya tak dapat tunjukkan. Contohnya bila berlaku kegagalan pembumian. Sepatutnya kalau kegagalan pembumian, wayar, saya tengah off supply ni, wayar live ni tersentuh cerit kita. Kalau pembumian kita fail, kita akan pakai test pen, kita test dekat cerit kita akan ada elektrik yang mengalir. Cuma saya tak dapat tunjuk kat bench power supply ni. Tapi itu antara faulty dalam electrical wiring. Sebenarnya elektrik ni pada saya cukup selamat. Peralatan device, protection device kita kena berfungsi. Cuma kalau anda biasa dengar rumah terbakar ke apa, sekali terpintas, tu adalah disebabkan oleh protection device dia tak berfungsi. Fuse sepatutnya blow, dia tak blow. MCB sepatutnya trip, dia tak trip kan. Dia akan mengakibatkan penebat dalam ni akan cair. Bila terlalu overload, panas, elektrik panas saya cerita, panas, tak trip pula tu, dia akan cairkan penebat ni, tersentuh pula kabel antara satu sama lain, berlakulah spark. Macam demo pertama saya tunjuk tadi, itu akan menyebabkan kebakaran. Semoga ilmu yang saya cuba sampaikan ni menjadi pedoman kepada anda, menjadi ilmu kepada anda. Anda boleh tengok video masa tu, kelebihan dia online ni kan. Anda boleh tengok video masa, belajar semula apa benda yang tertinggal. Saya doakan anda dalam kesejahteraan yang elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.